tuan-tuan perlulah jaga juga kawasan tersebut. Ini adalah untuk kepentingan tuan-tuan dan puan-puan jugalah, ya. Baik, kita tadi saya dah tunjukkan ya senarai racun rumpai. Kita lihat pula di sini, ini adalah berkaitan dengan kawalan serangga. Kawalan serangga ini adalah sebahagian daripada serangga racun-racun serangga yang ada di pasaran. Kita boleh cuba zoom di sini. Okey, banyak jenis racun, ada racun karate, ada racun banyak disease, banyak lagi jenis racun yang tuan-tuan dan puan-puan boleh perolehi. Jadi sebaiknya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai beberapa set racun yang boleh membunuh beberapa jenis serangga. Jangan terlalu bergantung dengan satu jenis racun saja, racun serangga untuk tujuan pengawalan serangga tuan-tuan dan puan. Memang ianya tidak akan dapat berupaya menahan serangan serangga, sebab kita kena faham di sini ya, serangga begitu juga dengan virus. Kalau tuan-tuan masih ingat H1N1 ataupun mungkin penyakit-penyakit lain, yang mana kita lihat H1N1 sendiri pun telah berubah bermutasi daripada satu jenis ke jenis yang lain. Apabila dia telah selesa, dia telah mengenali jenis racun yang membunuh dia, dia akan cuba mencari kaedah untuk menyesuaikan diri dia dengan racun tersebut. Jadi racun tu dah lali pada serangga tersebut, dan akhirnya satu versi baru serangga akan terjadi. Dan apabila tuan-tuan dan puan-puan menggunakan racun yang sama, ianya sudah tidak berkesan. Sebab tu dalam teknik pengawalan serangga ni, penggunaan racun perlu dipelbagaikan. Sebab tu kita perlu mempunyai range of racun yang banyak. Baik, ini antaranya boleh didapati di kedai-kedai yang menjual racun. Right. Ini adalah contoh seperti yang mana akan saya tunjukkan sebentar lagi di dalam buku Package Technology Chile. Jenis-jenis serangga yang sering menyerang tanaman cili, dan apakah jenis produk yang kita boleh dapat di pasaran. Baik, kita cuba pergi ke buku Package Technology Chile, pergi kembali dan kita lihat ya. Ini adalah salah satu teknik menyembur racun. Baik, ini adalah penyakit kulat. Baik, kita akan sentuh penyakit kulat ni kemudian, tapi sebelum ni kita nak mencari racun-racun untuk serangga. Right. Ini adalah senarai racun-racun yang sesuai untuk serangga. Yang kita lihat di sini, nama saintifik bagi kutu daun adalah Apis. Biasanya kita kenali dengan nama kutu daun, dan bahan aktif yang akan digunakan yang ada di dalam racun tersebut. Dan ini adalah nama produk yang ada dijual di pasaran. Seperti contoh, kalau kita lihat di sini, tuan-tuan dan puan, di kawasan masing-masing pergi ke kedai racun, tanya mereka, ada tak jenis racun Naga 505? Setengah tempat seperti contoh di Pahang ada racun Naga 505, tetapi saya tidak jumpa pula jenis racun Naga di Lembah Kelang. Jadi ianya juga bergantung kepada penggunaan racun di kawasan masing-masing. Baik, kalau kita lihat di sini, untuk jenis kutu daun saja terdapat banyak jenis bahan aktif yang digunakan. Pertamanya ini pun saya susah sikit nak sebut nama-nama saintifik ni. Campuran dengan sulfametrin, deltametrin, satu jenis, dua jenis, tiga jenis, empat jenis, imidacloprid. Nama pun agak tergeliat lidah saya nak menyebut. Sulfametrin juga ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, pelbagai jenis campuran dengan pelbagai jenis jenama. Baik, apa yang saya nak cadangkan di sini adalah penggunaan seperti contoh, sekurang-kurangnya yang sebaiknya adalah tuan-tuan bagi satu jenis serangga, tuan-tuan punyai satu ataupun sekurang-kurangnya dua jenis bahan aktif yang ada. Seperti contoh, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai bahan aktif racun untuk membunuh kutu daun jenis deltametrin dengan nama contohnya datin contohnya, jenama datin yang menggunakan deltametrin sebagai bahan aktif racun tersebut, sebaiknya gunakan lagi satu lagi bahan aktif seperti contoh sulfametrin. Kita boleh gunakan AGR Silac 10 EC sebagai bahan kedua. Sebab apa? Sekiranya kita akan gunakan secara berkala. Sekiranya bahan ini telah serasi oleh kutu daun, telah serasi dengan racun deltametrin, kita boleh tukar kepada sulfametrin. Jadi kita punya kawalan serangga tu
agak pantas, yang mana dan kita tak, sebaiknya jangan guna secara berterusan. Seperti contoh, minggu ni jangan gunakan racun Deltamethrin, selepas itu pun untuk next racun pun gunakan racun yang sama. Kita tak galakkan cara begitu. Sebaiknya kita alternate, kan. Kita bertukar-tukar. Kali ni kita gunakan Deltamethrin campuran dia dengan campuran yang lain. Kemudiannya kita tukar, untuk kutu daun kita gunakan Sapamethrin, supaya kutu daun tersebut tidak dapat menyerasikan diri dia dengan racun yang kita berikan. Tak sempat, jadi dia terpaksa mati juga, ya. So sebaik-baiknya banyak jenis racun lagi Sapamethrin. Seperti contoh, kalau kita scroll down kutu daun ni, ada lagi pelbagai jenis jenama yang banyak berada di pasaran. Dimethylate, Malathion pun boleh. Malathion adalah jenis racun yang banyak berada di pasaran, ya. Kalau tuan-tuan perhatikan, Mapa Malathion 57 ni agak banyak di pasaran, tetapi boleh dikatakan sukatan bancuh, sukatan racunnya agak lembut ataupun mild sikit, ya. Tidak berapa kuat bagi serangga-serangga. Kalau tuan-tuan dan puan nak menggunakan racun Malathion, saya galakkan gunakan sukatan yang lebih tinggi. BM Malathion 84. Kalau kita lihat di sini 84 berbandingkan 57. Ini dia punya campuran bahan dia kurang, ya. Jadi carikan sukatan yang 84, ya. Baik, tadi itu untuk kutu daun. Boleh juga tuan-tuan dan puan untuk lalap buah gunakan Deltamethrin. Okey, kalau kita lihat sini Deltamethrin dengan jenama Desis Minitab, ya. Untuk lalap buah Deltamethrin. Kita cuba tengok Deltamethrin juga dengan nama Desis. Okey, kita lihat di sini. Okey, di sini tak ada Deltamethrin dengan Desis, ya. Bermaksud ia adalah untuk tuan-tuan perlu sekurang-kurangnya perlu dapat untuk kutu daun, dan untuk lalap buah Desis perlu juga diperolehi. Alright. Ini saya senang sangat rujukkan. Okey, kalau kita lihat di sini, ya. Untuk lalap buah ada satu jenis bahan aktif Sapamethrin dengan nama AGR Silite 10 EC, ya. Dan kalau tak salah saya sebut sebentar tadi, saya ada sebut juga Sapamethrin AGR Silite jenama untuk kutu daun, ya. Kalau kita scroll balik, AGR Silite 10 EC juga boleh membunuh kutu daun. Jadi bermaksud di sini tidak semestinya tuan-tuan dan puan-puan perlu membeli untuk, kalau ada 10 jenis serangga, tuan-tuan perlu 20 botol racun. Tidak semestinya. Jadi ada juga jenis racun, satu jenis racun yang boleh membunuh beberapa jenis serangga. Seperti contoh AGR Silite 10 EC, Sapamethrin boleh membunuh kutu daun, pada masa yang sama ia juga boleh membunuh lalap buah. Jadi ia boleh menjimatkan tuan-tuan dan puan dalam pembelian racun. Alright, kalau kita lihat juga jenis lalap putih. Lalap putih ada jenis Confidor, lalap putih ada juga penting untuk tuan-tuan dan puan-puan mempunyai racun yang sesuai untuk dia. Begitu juga kumbang kura-kura. Kumbang kura-kura ni dengan perlu tengok pada kawasan, ya. Namun untuk kutu trip, tuan-tuan dan puan-puan perlu, sebab kutu trip ni kerap menyerang, kutu trip di kawasan pokok cili memang regular lah serangga ni. Ulat kuntung, ulat pengorek buah juga perlu kita standby juga serangga penyakit ni. Tapi di peringkat kemudian nanti saya juga akan mensarankan, ya, jenis-jenis serangga yang kebanyakannya menyerang pokok-pokok cili yang sering, ya, di kawasan saya. Yang saya galakkan sekurang-kurangnya perlu ada, tapi yang lain tu perlu ditambah berdasarkan kepada kawasan. Right. Kalau kita lihat di sini, ulat kuntung buah banyak juga Sapamethrin ada, Deltamethrin dengan nama yang berbeza. Okey, ulat pengorek buah, kutu daun, Sapamethrin, ulat pelombong daun, pengorek lengai, pelombong daun, banyak juga jenisnya. Okey, satu lagi antara serangga yang agak penting, untuk tuan-tuan perempuan mempunyai racunnya adalah hamama. Hamama kutu trip. Ini tadi saya sebut tadi, kutu trip, hamama. Hamama juga ada bukan satu jenis, ada satu lagi, ini hamama, dan satu lagi adalah hamama merah. Sebaiknya tuan-tuan dan puan juga perlu mempunyai serangga racun tersebut. Okey, seperti saya kata tadi, hamama merah, boleh kita gunakan. Seperti contoh Mitag. Kalau kita tengok di sini, Mitag juga boleh digunakan. Ada tak Mitag menggunakan bahan amitraz? Kita lihat ada tak bahan amitraz lain digunakan bagi racun-racun lain? Amitraz. Oh, okey, tak ada kat sini. Jadi sebaiknya perlu juga diperolehi racun untuk hamama merah,
Saya menggunakan Comatec. Comatec ni agak pekat ya. Jadi baik juga kalau tuan-tuan dan puan tak kira lah salah satu Mitac ke Murite ke Comatec boleh gunakan dengan tujuan untuk membunuh hama merah perlu ada ni. Kutu trip racun-racun sesuai untuk kutu trip. Lalat putih. Jadi ini adalah senarai racun perosak yang setakat Julai 2007 boleh rujuk dengan Jabatan Pertanian berhampiran untuk jenis-jenis racun yang terbaru. Jadi di sini adalah senarai, tadi tu adalah senarai racun-racun berkaitan dengan serangga. Kita lihat pula next slide berkaitan dengan sejenis kawalan tambahan, iaitu kawalan kulat. Okey. Kawalan kulat adalah satu lagi jenis penyakit yang menyerang. Jadi dalam kes ini, dua serangan yang pertamanya kawalan serangga.